Kaum ahli kitab terbahagi kepada dua golongan. Telah kita maklum bahawa ahli kitab ini ialah salah satunya Yahudi, salah satunya Nasara. Yang mana kedua-dua ni Yahudi maghdub adalah yang Allah marah ke atasnya. Nasara dhalli ialah yang sesat. Yang mana kita duk berdoa nak kali kita semaya, nak kali kita semaya di dalam Fatihah tu, minta Allah Taala buka jalan yang Allah Taala beri nikmat dah mereka, dan minta Tuhan katuk jalan, bukan jalan hak Tuhan marah, yakni kena kepada Yahudi dan kaum-kaum yang sesat. Minta Tuhan katuklah, lindunglah kita daripada mereka itu. Jangan tunjuk jalan mereka itu kepada kita. Minta Tuhan lindungkan, iaitu orang-orang Nasara. Yang mana kedua-dua ni Yahudi dan Nasara ni beriman bahawa Allah ada, tetapi tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ahli kitab terbahagi kepada dua golongan, yakni Yahudi dan Nasara tu ada dua puak, ada dua golongan. Yang pertama daripada dua golongan, tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan daripada Yahudi dan juga Nasara tak beriman dengan Nabi Muhammad. Tak beriman dengan Nabi Muhammad, tapi mereka beriman dengan Allah Taala. Tapi mereka beriman dengan Allah Taala. Mereka tak beriman, tak beri akuan, tak mengaku kata Nabi Muhammad tu Rasulullah. Dengan sebab dengki. Dengan sebab dengki. Mereka tak beriman tu dengan sebab mereka tu dengki kepada Nabi Muhammad, dengki kepada orang Arab. Ini satu penyakit yang mana kita di diri kita ni kita cabutlah, ialah sifat dengki. Apakah dengki? Ialah tak puas hati apa yang orang lain dapat. Tak puas hati apa nikmat-nikmat Allah yang beri kepada orang lain, kita berasa tak puas hati. Kaum ahli kitab, satu bahagian daripada ahli kitab ni pun tak beriman dengan Nabi Muhammad tu dengan sebab ada sifat terkeji ni, ialah sifat dengki. Mereka itu berdengki yang mana Allah bangkit Rasul akhir zaman ni daripada Quraisy, daripada Arab Quraisy, tidak dari mereka, tidak daripada bangsa Yahudi dan tidak daripada bangsa Nasara, tidak daripada Bani Israel. Mereka itu selalulah dengki tok se turun dengan sebab dengki, dengan sebab tak puas hati yang Allah Taala beri nikmat ni, nikmat Rasulullah akhir zaman ni kepada orang Quraisy, kepada orang Arab Quraisy. Mereka itu tahu melalui kitab mereka, tapi tak turut tu dengan sebab dengki. Tahu duk tunggu-tunggu Nabi akhir zaman, duk tunggu-tunggu Nabi akhir zaman, bawa bakit sengoti, tak beriman. Itu salah satu daripada ahli kitab, mereka tidak beriman. Yang kedua pula, terima suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hak pasang tak ada sifat dengki. Ada juga hak turut hukum agama di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sengoti. Selalu setelah bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mereka beriman, selalu mereka beriman. Ini salah satu dari dua golongan. Golongan yang pertama tak beriman dengan sebab dengki. Golongan yang kedua beriman selalu dah. Kemudian dari golongan yang terima Islam itu, dari ramai-ramai kaum ahli kitab hok terima dah Islam, mengucap dah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, siap dah, wa anna muhammadar rasulullah, siap dah. Ada yang
terima Islam tu ada yang terima Islam pada zahir. Ada yang terima Islam pada zahir saja, tak terima di dalam hati. Dalam hati mereka masih kufur. Di dalam hati mereka masih kufur. Mereka terima Islam, mengucap dua kalimah syahadah di hadapan Nabi, di hadapan sahabat-sahabat, di hadapan orang Islam. Tapi di dalam hati mereka tidaknya Islam. Terima pada zahir saja. Ada juga yang di kalangan terima Islam dah pun terima Islam tetapi masih bermain-main dengan hukum Islam. Ada yang terima Islam dah tapi masih bermain-main. Main-main saja, berpura-pura saja terima Islam, tak turut hukum agama sungguh. Ada juga yang kuat Islam. Di kalangan ahli kitab yang mana terbahagi dua saat ni tu, yang mana terbahagi dua, salah satunya tak beriman, yang kedua beriman. Ada yang beriman tu beriman pada zahir saja. Ada juga beriman main-main gitu saja. Dan ada juga di kalangan itu hak pasal kuat agama sungguh. Hak pasal turut agama, hukum-hukum agama sungguh. Begitu juga hamba Allah bangsa kita ini. Begitu juga hamba Allah bangsa kita ini, yakni orang-orang Melayu kita ni, orang-orang tanah air kita ni. Setelah terima agama Islam, setelah terima dah Islam di tempat kita ni, yang mana kita di sini terima Islamnya melalui ada seorang pendakwah, ada seorang orang mari seru agama di sini, iaitu yang mana saya dapat dalam kitab sejarahnya. Permulaan Tok Guru mari mengajar di tanah air kita ni ialah namanya Syekh Sa'id Al-Basisah, daripada negeri Yaman. Mari seru agama di sini, mari mengajar di sini. Mari mengajar agama di sini. Banyaklah orang-orang Melayu di masa tu tukar daripada agama yang bukan sembah Allah kepada agama Islam melalui Syekh Sa'id Al-Basisah ni. Setelah terima Islam dah orang kita di sini pun ada hak pasal kuat agama dan ada juga hak pasal terima agama dengan main-main. Begitu juga kita lah ni. Kita ni tak tahu kata berapa ratus tahun dah di sini terima agama Islam. Tapi ada juga hak pasal terima agama tak turut hukum agama. Terima agama dah, terima agama Islam dah, tapi buat main-main dengan hukum agama, yakni tak turut hukum. Ada juga. Kemudian kebanyakan ahli kitab langgar hukum agama. Kebanyakan daripada ahli kitab dulu, yakni kaum Yahudi dan Nasara, banyak mereka itu langgar hukum agama di masa mereka itu. Begitu juga kebanyakan kaum kita di sini. Begitu juga puak-puak kita learning pun banyak juga kita dok langgar hukum agama. Kita terima Islam dah, dok ngaji dah, tahu dah hukum, tapi banyak lagi kaum-kaum kita tak turut dengan apa yang tahu, tak turut dengan apa yang tahu. Kemudian perkara yang Allah marah, perkara yang Tuhan murah dan Allah Ta'ala laknatkan, ialah mereka yang langgar arahannya, mereka yang langgar hukumnya. Itulah perkara yang Allah Ta'ala murah, perkara yang Allah Ta'ala laknat, ialah orang yang hamba dia yang langgar hukum dia tu, dia murahlah. Allah Ta'ala murahlah. Sebagaimana mereka yang telah disumpah jadi kera dan babi. Itu di masa dulu, di masa Bani Israel dulu, nyegi langgar hukum agama, nyegi langgar perintah Tuhan, Allah Ta'ala sumpah dia jadi kera, sumpah dia jadi babi. Dan juga yang Allah Ta'ala marah lagi juga, beribadat kepada Taghut, hidup bertuhan dengan perkara karung, hidup bertuhan dengan perkara karung, memperhambakan diri kepada perkara karung.
perkara tagut tu Allah Ta'ala marah. Berkhidmat kepada tagut, kita tolong atas perkara karuk tu, itu Allah Ta'ala marah di atas hamba-hamba Allah yang sedemikian itu. Oleh itu, kita pisahlah nak buat apa saja, ukur dengan pedoman yang ada, ukur dengan hukum agama. Jangan kita lakah sama sekali. Jangan kita lakah sama sekali. Kerana setelah kita lakah hukum agama, Allah Ta'ala marah dan Allah Ta'ala akan laknat kita. Allah Ta'ala akan laknat kita. Kaum ahli kitab bertauhid dengan Allah. Kaum ahli kitab berpegang dengan Allah Ta'ala dan beribadat kepadanya, kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak ikut hukumnya pada yang lain. Beribadat dah, tapi perkara lain tak turut. Beribadat dah, supaya kita lah ni semaya best, semaya dah, puasa dah, tapi hukum agama bukan sekadar semaya best, bukan sekadar puasa. Ada banyak lagi perkara yang hak agama suruh. Kaum ahli kitab nyegi pilih ambil hak ibadat saja. Ibadat dia buat, tapi perkara lain dia lakah. Lalu itulah mereka itu dilaknat dan dimarah oleh Allah Ta'ala.